اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukan pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat yang ada dalam sesi live pada pagi ini yang dah masuk, saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan boleh bersedia untuk kita mulakan sesi live pada pagi ini, iaitu sesi tilawah, terjemah dan juga tajwid. Bermula insya-Allah hari ini kita sambung pada muka surat yang ke 331. Okay, sesi lepas kita habis pada muka surat yang ke-30. Okay, jadi hari ini insya-Allah tuan-tuan dan puan kita akan sambung pada muka surat yang ke-31. Jadi sebelum kita mula, saya mohon bantuan tuan-tuan dan puan untuk tap skrin dan juga share pada rakan-rakan kita, sahabat kita yang lain. Semoga lebih ramai lagi dapat join sesi pada pagi ini dan sama-sama kita dapat belajar lah, dan juga kita mengaji. Mulakan hari dengan baca Al-Quran dulu. Okay, semoga tuan-tuan dan puan yang share juga dapat manfaat ataupun pahala yang sama seperti mana orang yang tuan-tuan dan puan ajak untuk join sesi pada pagi ini. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, sebelum kita mulakan bacaan kita pada muka surat yang ke-31 ni, sama-sama kita buka dengan bacaan Al-Fatihah dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Okay, tuan-tuan dan puan yang baru first time join, saya ucapkan selamat datang. Dan dalam sesi ni macam biasa kita akan bacakan satu ayat per satu ayat, kemudian kita akan bacakan terjemahan ayat tersebut supaya tuan-tuan dan puan dapat sedikit sebanyak fahamlah ayat yang kita baca tu berkenaan apa. Cuma detail je tuan-tuan dan puan boleh carilah untuk lebih faham, untuk tadabbur ayat-ayat tersebut.
Dan kemudian sekiranya ada berkaitan dengan hukum tajwid yang perlu saya tekankan ataupun yang perlu tuan-tuan dan puan perhatikan, boleh komen juga kalau ada soalan, dan saya akan terangkanlah yang mana saya tahu, saya bantu insya-Allah, dan saya akan bagi tahu mana-mana yang perlu kita take note ataupun hati-hati ketika baca supaya tidak berlaku kesilapan lah. Okey, kalau tuan-tuan dan puan yang ada mushaf, bagus, boleh buka mushaf masing-masing, kemudian boleh catatlah dekat mana-mana poin yang mungkin saya ada terangkan, ataupun tuan-tuan dan puan ada soalan berkaitan poin tersebut, boleh komen saja dekat ruangan komen di bawah. Saya cuba bantu untuk jelaskan insya-Allah. Okey. Jadi tanpa kita buang masa, tuan-tuan dan puan boleh buka muka surat yang ke-31, surah Al-Baqarah. Insya-Allah kita mulakan pada ayat yang pertama iaitu 197. Jadi kita akan baca dulu, kemudian kita baca terjemahan. Kalau ada yang hukum tajwid yang perlu diterangkan, saya akan terangkanlah insya-Allah secara ringkas insya-Allah. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الحج أشهر معلومات. Okey, mim yang bersabdu tuan-tuan dan puan kena rapatkan, pastikan bibir atas dan bibir bawah tu rapat. Okey, jangan ada sedikit pun regangan. Dah rapat tu tekan sedikit. Sebab apa? Sebab ada sabdu di sini. Okey. Okey, kemudian dekat sini tuan-tuan dan puan nampak ada alif kecil ni, maklumat. Dekat sini kita ada namanya hukum mad arid li sukun. Iaitu kita boleh pilih nak baca 2 harakat pun boleh, 4 harakat pun boleh, 6 harakat pun boleh. Okey, tuan-tuan. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Okey, dekat sini tuan-tuan dan puan kena tekankan sikit. Sebab apa? Sebab sabdu kat sini. Kalau tuan-tuan dan puan baca wala jidala fil hajj, bermaksud tidak ada sabdu dekat sini. Fil hajj, seolah-olah jim ni tidak ada sabdu, maksudnya jim biasa. Okey, kena tekan sedikit sebab di sini kalau kita belajar dalam hukum tajwid iaitu qalqalah akbar. Kalau yang belajar ada 3 pembahagian lah. Sebab ada yang belajar 3 pembahagian, qalqalah sughra, qalqalah kubra, qalqalah akbar. Tapi ada juga yang belajar qalqalah sughra dan qalqalah kubra saja. Okey, kalau yang ada 3 pembahagian tu ni termasuk dalam kategori akbar, iaitu yang paling kena tekan lah. Okey, sebab dia di hujung ayat dan juga ada sabdu di situ kan. Okey, jadi wala jidala fil hajj. Okey, tekan sedikit. Okey. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Okey, satu lagi saya nak tuan-tuan dan puan hati-hati ketika menyebut huruf ya'lam, mim di sini. Okey, kalau tak dia akan jadi bunyi ada lantunan. Contoh yang ada lantunan, ya'lamhu Allah, ya'lamhu Allah. Okey, lam, me tu adalah lantunan. Jadi tuan-tuan dan puan hati-hati ketika sebut huruf ataupun perkataan ini. Ya'lam, tutup betul-betul mulut rapat, kemudian baru sebut ha. Ya'lamhu Allah. Okey. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Okey, dekat sini tuan-tuan dan puan dapat lihat ada tanda macam tanda ombak ni. Tuan-tuan dan puan boleh pilihlah sama ada nak baca 4 ataupun 5 harakat. Okey, sekiranya selepas tanda tersebut tidak ada huruf yang bersabdu. Okey, kemudian sini pun sama juga, tadi kita berhenti, boleh pilih 2, 4 ataupun 6 harakat sebab di sini ada namanya hukumnya ma'arid li sukun. Dekat sini juga ada qalqalah. Okey, perlu ada lantunan lah, al-bab. Okey, tengok pada maksud ayat ke-197. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah diketahui, iaitu bulan Syawal, bulan Zulkaidah dan juga bulan Zulhijjah. Barang siapa melakukan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata dengan perkataan buruk, yakni mengeluarkan perkataan yang menimbulkan berahi perbuatan yang tidak senonoh atau hubungan seksual, melakukan maksiat dan bertengkar ketika melakukan ibadah haji. Segala yang baik kamu lakukan Allah mengetahuinya.
Bawalah bekalan, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal yang sihat. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, nampak dekat sini huruf dad. Okey, kebiasaan kita kalau tak hati-hati kita akan baca dengan bacaan qalqalah lah. Okey, pada fadla tu. Jadi dekat sini bukan qalqalah, tuan-tuan dan puan-puan, tak boleh ada lantunan. Okey, fadla sahaja, bukan fadla. Okey. فَإِذَا أَفَضْتُمْ, sama juga di sini. فَإِذَا أَفَضْتُمْ. Okey, sekejap. Jatuh pula. فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Okey, dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, kalau sebelum ni saya sebut kalau nampak tanda ombak macam ni, boleh pilih 4 ataupun 5. Tapi sekiranya selepas tanda ombak ni ada sabdu, jadi tuan-tuan dan puan-puan perlu baca dengan kadar 6 harakat. Okey, dengan kadar 6 harakat. Macam surah Al-Fatihah yang kita selalu baca jugalah, kena baca cukupkan dengan 6 harakat. La minadh-dhallin tu. Okey. Okey, tengok pada makna dia 198. Dan bukanlah satu dosa bagimu mencari kurniaan daripada Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak daripada Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, walaupun sebelum itu kamu benar-benar termasuk dalam kalangan orang yang tidak tahu. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Kemudian bertolaklah kamu daripada tempat yang banyak orang bertolak, yakni Arafah, dan mohonlah keampunan kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, nampak lagi ada tanda macam ni. Okey, jadi baca 4 ataupun 5 harakat boleh pilih. Kemudian dekat sini kalau kita panggil dia ada hukum mad iwad. Mad iwad, tapi pada perkataan ni biasanya tidak ada masalah lah, sebab dah ada tanda alif dekat sini, tanda mad alif, jadi kita akan baca 2 harakat. Cumanya kalau tak ada tanda alif, contohnya perkataan nisaa ataupun mari'a, okey, di hujungnya tidak ada tanda alif, jadi kita baca tu dengan 2 harakat juga. Itu kita panggil dia nama mad iwad. Okey. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut nenek moyang kamu. Ini kebiasaan orang-orang Arab jahiliah setelah menunaikan haji adalah dengan mengagungkan kebesaran nenek moyangnya. Setelah ayat ini diturunkan, kebiasaan tersebut diganti dengan zikir kepada Allah. Bahkan berzikirlah lebih daripada itu. Maka ada di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan tidak akan memperolehi apa-apa bahagian pun. Dan di akhirat tidak akan memperolehi apa-apa bahagian pun.
ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ini doa yang kita selalu baca lah setiap kali selesai solat tu. Okay. Jadi ini merupakan ayat Quran, ayat Quran juga. Okey, dan ada pula di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami daripada azab api neraka. Okey, dekat sini tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat fid dunya. Kalau kita belajar dalam hukum tajwid, sepatutnya kalau nun mati bertemu dengan ya, dia akan jadinya idgham ma'al gunnah kan. Idgham ma'al gunnah, iaitu bacaan idgham memasukkan ma'al ataupun bi dengan gunnah, Tapi dekat sini kenapa kita tak baca dengung? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau yang dah pernah belajar ataupun pernah dengar, boleh bagi tahulah, boleh kongsikan juga kenapa dekat sini kita tak baca dengung. Iaitu kita baca macam tadi lah, Rabbana atina fid dunya. Kita tak baca Rabbana atina fid dunya. Kita tak baca dengan dengung. Sebab apa? Okay, kalau ada yang tahu boleh komen kat bawah. Okay, sebab dekat sini ni kalau ikut nun mati bertemu dengan ya, dia akan jadi hukum idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah, iaitu kita masuk, cara baca dia masukkan dengan gunnah. Tapi dekat sini kita tidak baca dengan gunnah. Okey. Jadi dekat sini tuan-tuan dan puan-puan memang nun mati bertemu dengan ya, tetapi cuba tengok dia di dalam satu kalimah. Fid dunya, perkataan ad-dunya tu satu kalimah. Jadi kalau idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah tersebut, dia akan terjadi bila mana nun mati tersebut bertemu dengan huruf ya ataupun waw ataupun mim ataupun nun di dalam dua kalimah. Itu beza dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan kelirulah kalau ada yang tanya kan, ni bukan ke idgham ma'al-gunnah, bukan. Sebab dia apa? Sebab nun dengan ya ni bertemu dalam satu kalimah, dalam satu perkataan. Jadi kalau bertemu dalam satu perkataan, kita namakan dia sebagai izhar mutlaq. Okey, izhar mutlaq. Sebab nun ni kita baca dengan jelas, izhar fid dunya, izhar dunya. Okay, jadi dekat sini bacaan dia bukan hukum dia bukan hukum idgham ma'al gunnah, tetapi hukumnya izhar mutlaq. Kita panggil dia fid dunya ataupun bunyan. Okay, yang tu nanti kita mungkin akan jumpa lah dalam bacaan sesi-sesi yang akan datang insya-Allah. Okay, cuma dekat sini bukan ma'al gunnah, idgham ma'al gunnah, sebab dia bertemunya dalam satu perkataan. Kalau bertemu dalam dua perkataan, barulah dia akan jadi idgham ma'al gunnah. Okay. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Okay, dua mim ini dua-dua ada sabdu, pastikan tutup mulut rapat dan tekankan sedikit. Wallahu sari'ul hisab. Okay, dekat belakang ni adanya hukum qalqalah dan juga ma'arid disukun. Jadi ma'arid disukun, kalau kita sebut ma'arid disukun, bermaksud kita boleh pilih bacaan 2, panjangnya 2, 4 ataupun 6. Sama juga yang macam tadi, azab benar. Okay, 202, mereka itulah yang memperoleh bahagian daripada apa yang telah mereka lakukan, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, selesai untuk muka surat yang ke-31, iaitu muka surat yang pertama pada hari ini. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang baru masuk boleh buka mushaf masing-masing lah kalau nak buka. Kemudian boleh catat apa-apa yang diterangkan dalam muka surat tersebut. Kalau ada sebarang soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin dalam proses belajar juga ataupun yang dah mahir pun boleh kongsikan juga ilmu-ilmu ataupun ialah ilmu yang berkaitan dengan ayat-ayat ataupun kaedah bacaan dan sebagainya, supaya kawan-kawan kita pun dapat sama-sama belajar lah. Okay, yang baru-baru nak belajar Quran ataupun tak pandai nak baca pun jangan risau, boleh je dengar dulu. Okay, dengar, kemudian ikutlah perlahan-lahan. Kalau ada kekeliruan boleh tanya dekat ruang komen insya-Allah. Okay,
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung untuk bacaan muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat yang ke-32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ada huruf ha mati dan sebelumnya ada huruf yang berbaris di hadapan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan perlu ambil perhatian sikitlah untuk sebut perkataan huruf ha tersebut, sebab bila ha tersebut baris di hadapan ataupun bawah, ataupun huruf sebelum ha tersebut, kalau huruf tu mati, ha tu mati, agak sedikit susah sikitlah untuk kita bunyikan dia punya ha angin tu, angin pedas. Kalau kita panggil ni ha pedas. Okey, kena hati-hati. Jadi cara yang selalu saya kongsikan iaitu kena senyum mulut tu. Okey, kena senyum, jadi barulah mudah untuk kita keluarkan bunyi angin dekat huruf ha. Ilaihi tuhsyarun. Okey. Okey, baik, dekat sini kita nampak ada ya mati. Jadi di sini hukumnya adalah madlin. Okey, madlin pun sama juga berlaku sekiranya kita berhenti ataupun waqaf. Dia sama macam ma'arid li sukun. Ma'arid li sukun terjadi juga ketika kita nak waqaf saja. Maksudnya kalau kita nak sambung bacaan, tidak ada hukum mad tersebut lah. Maksudnya ma'arid li sukun tersebut, dia akan jadi mad asli biasa. Tuhsyaruna wa mina, contoh kalau kita sambung. Ataupun kalau kita sambung pada perkataan isma alaihi liman ittaqa, dia tidak ada hukum mad lah. Sebab dia akan jadi pendek je. Alaihi liman ittaqa, dia akan jadi hukum mad sekiranya kita nak berhenti ataupun waqaf. Okey, fala ithma alaih. Kita boleh baca 2, 4 ataupun 6, sama dengan ma'arid li sukun juga. Okey, jadi kita tengok pada terjemahan ayat yang ke-203. Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Barang siapa mempercepat, yakni meninggalkan Mina setelah 2 hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang mengakhirinya, tidak ada dosa baginya. Bagi orang yang bertakwa, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahawa kamu akan dikumpulkan olehnya. Okey, dekat sini dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Ada sedikit nota kat sini, iaitu maksud zikir dekat terjemahan ni ialah membaca takbir, tasbih, tahmid dan sebagainya. Beberapa hari yang dihitung ialah 3 hari setelah hari raya haji, iaitu tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Hari-hari itu dinamakan hari tasyrik. Okey, kita sambung 204. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Okey, tuan-tuan dan puan, kita jumpa lagi perkataan ad-dunya dekat sini. Okey, ingat di sini bukan hukum ma'arid mad, bukan mad idgham ma'al gunnah, tetapi dia adalah izhar mutlak. Sebab kita baca dia jelas dunya. Okey, dan juga nun dengan ya ni bertemu dalam satu kalimah, maka di sini izhar mutlak, bukan idgham ma'al gunnah. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Okey, dekat sini ada da yang bersabdu. Tuan-tuan dan puan kena hati-hati, pastikan jelas bunyi huruf sabdu tersebut. Kemudian baru masuk ke dalam huruf yang seterusnya, baru bunyikan huruf seterusnya. Okey, wa huwa aladdu. Kalau tak hati-hati, maka bacaannya akan jadi wa huwa aladdul khisam. Okey, hati-hati bila menyebut huruf yang bersabdu. Okey, 204. Dan dalam kalangan manusia ada yang membicarakan tentang kehidupan di dunia, yang mengagumkan engkau Muhammad, dan dia menjadikan Allah sebagai saksi atas apa yang ada dalam isi hatinya.
padahal dia adalah penentang yang paling kuat. Okey, sambung. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Okey, pastikan bila perkataan ataupun kita wakaf pada perkataan yang ada huruf sukun sebelum huruf yang terakhir, macam dekat sini kita nak sukun pada huruf lam tapi ada huruf sukun juga sebelum huruf tersebut, maka kena hati-hati lam tersebut kita bunyikan juga tapi bukan bunyi baris dia. Okey, supaya kita tahu perkataan itu adalah perkataan an-nasl. Okey, ada lam, bukan sampai wan nas sahaja tak bunyi lam. Hartha wan nasl. Nasl. Okey, nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Okey, ma'arif li sukun 2, 4 ataupun 6. Kemudian ada huruf da, 1 daripada 5 huruf qalqalah. Kena ada lantunan dia. Okey, 205. Dan apabila dia berpaling daripada engkau, dia berusaha untuk melakukan kerosakan di bumi serta merosakkan tanam-tanaman dan haiwan ternak, sedangkan Allah tidak suka akan kerosakan. Okey, teruskan pada ayat yang ke-206. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-izzatu bil ithm. Okey, ini pun sama tuan-tuan dan puan-puan, bila nampak huruf sukun sebelum huruf yang terakhir yang kita nak sukunkan, kita matikan. Sebab apa? Sebab kita berhenti. Jadi pun sama, kena hati-hati, kena bunyikan juga huruf mim tersebut tetapi bukan bunyi baris. Bil ismi, bil ism. Bila lepas kita sebut huruf sin, tutup mulut rapat, bibir atas dan bibir bawah, barulah dia bunyi macam yang disebutkan tadi lah. Bil ism, bil ism. Okey, hati-hati kepada huruf yang mim. Sebelum kita nak sukun huruf terakhir ada huruf sukun juga. Jadi dia bertembung 2 sukun kat situ, perlukan perhatian sedikit lah, okay, supaya tak tersilap ataupun tak tertinggal mana-mana huruf. Fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Okay, sama juga ma'arif disukun sebab ada alif huruf mat sebelum huruf yang terakhir. Baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Dan da 1 daripada 5 huruf qalqalah, kena ada lantunan sedikit. Milhad, mihad. Okey, qalqalah kubra. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kena nilah praktis supaya ada lantunan tersebut. Okey, lantunan tu pun secara semula jadi sebenarnya. Okey, bukan dibuat-buat. Sebab apa? Sebab memang di dalam huruf qalqalah tu adanya lantunan tersebut. Okey, 206. Dan apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, semakin bangkitlah kesombongannya untuk membuat dosa, maka yang terbaik buatnya adalah neraka Jahannam, dan sesungguhnya Jahannam itu tempat tinggal yang buruk. Nauzubillah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Okay, tuan-tuan dan puan, ada nampak huruf mim, tanda huruf mim yang ekornya ke bawah. Dekat sini kita panggil namanya adalah hukum iqlab. Okey, tuan-tuan dan puan yang belajar tajwid, dekat sini namanya hukum iqlab. Jadi hukum iqlab ni ada 2 cara bacaan lah, tuan-tuan dan puan. 2 cara bacaan, sama ada tuan-tuan dan puan nak rapatkan mulut, bibir atas dan bibir bawah ketika menyebutnya dekat sini raufum bil ibad, ataupun tuan-tuan dan puan boleh adakan sedikit regangan antara bibir atas dan di bibir bawah. Raufun bil ibad, regangan tu sedikit saja. Okey, jadi ada 2 cara baca. Cuma saya secara peribadi saya akan pilih pandangan yang rapatkan bibir atas dan bibir bawah. Maka bacaan iqlab di sini, okey, bacaan iqlab di sini akan sama dengan bacaan yang kita panggilnya adalah ikhfa syafawi. Okey,
Jadi yang rapatkan bibir atas bibir bawah dia akan sama macam bacaan ikhfa syafawi lah, iaitu mim mati bertemu dengan huruf ba. Mim mati bertemu dengan huruf ba. Jadi rapat dan terus kena dengar lah dengan 2 harakat. Okey. Raufum bil ibad. Okey, 207. Dan ada dalam golongan manusia orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keredaan daripada Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Teruskan lagi ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah. Okey, dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, ingat saya sebut kalau nampak tanda ombak macam ni, boleh baca 4 ataupun 5, kecuali selepasnya ada huruf yang bersabdu, maka bacanya adalah 6 harakat. Okey, sebab apa dekat sini hukumnya adalah mad lazim kalimi musaqqal. Okey, mad lazim kalimi musaqqal kita perlu baca dengan kadar 6 harakat. Okey, cuma dari segi tanda untuk tuan-tuan dan puan mudah ingat, nampak tanda macam ni, kemudian lepasnya ada sabdu, boleh baca, kena baca 6 harakat. Okey, andai kata tidak ada sabdu di sini, hanya ada tanda ombak ni saja, tuan-tuan dan puan-puan boleh pilihlah untuk baca 4 ataupun 5 harakat. Okey, itu formula dari segi tanda dalam ayat tersebut. Okey, cuma dari segi tajwid dia dekat sini ada hukum yang namanya mad lazim kalimi musaqqal. Okey. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Okey, dekat huruf ta dekat sini hati-hati tuan-tuan dan puan-puan, pastikan dia tebal. Pastikan dia tebal. Kalau tak tebal dia akan bunyi seolah-olah huruf ta. Wala tattabi'u khutuwa. Dia ta, khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Okay, sama juga rapat mulut sebab mim bersabdu, dan cukupkan dengan kadar dengung 2 harakat. Okey, 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu. Okey, ayat yang terakhir, ayat yang kedua terakhir sebelum habis surat yang ke-32. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayinat. Okey, dekat sini tuan-tuan dan puan, bila ta yang mati, ta sukun macam ni, ataupun ta yang sukun sebab kita nak wakaf, kena ada bunyi, kita panggil dia hamas. Okey, ni bukan Hamas yang pejuang Palestin tu. Ni Hamas ni sifat huruf bagi huruf ta. Okey, untuk tajuk sifat ni dia lebih advance sebenarnya, cumanya kita sentuh sedikit lah. Okey, maja'atkumul, kena ada bunyi angin ta ni, tapi jangan berlebihan sampai nak bunyi huruf sin pula. Itu dah ada bunyi sin. Eja Melayu dia Hamas ataupun Hams, macam tu, dia tak ada A. Okey, ma ja'atkumul bayinat. Okey, bayinat, yang itu kita panggil Hamas. Fa'lamu anna Allah azizun hakim. 209. Tetapi jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahawa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Okay, ayat yang terakhir untuk surat yang ke-32.
Hal yanzuruna illa. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, za ni sama makhraj ni dengan huruf za. Za. Okey, jadi perlu kenakan hujung lidah pada bahagian gigi atas lah, gigi atas depan tu. Okey, jadi barulah bunyi dia ataupun tempat keluar huruf za tersebut tepat. Okey, sebab kebiasaan kita bila sebut huruf za, lidah tu tak kena pada gigi atas tu, tak keluar sedikit, dia ada di dalam, jadi kurang tepat lah. Okay? Dan bunyi dia kurang tepat. Jadi hal yang zu, bukan zu. Zu tu lidah dekat dalam, kalau zu baru dia keluar sedikit. Sama dengan makhraj huruf za, cuma bezanya dia jadi tebal sebab kita punya pangkal lidah tu terangkat ketika huruf za. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. Okey, ni pun sama. Huruf yang terakhir tu kita nak sukunkan, tetapi sebelumnya pun huruf sukun juga. Bila bertemu dua huruf sukun, yang belakang ni kita jangan abaikan dia, kena bunyikan juga, tapi bukan bunyi baris lah. Okey, cuma getarkan sikit sebab ra ni ada sifat takrir. Wa qudiyal amr. Okey. Wa ila Allahi turja'ul umur. 210. Tiada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan, sedangkan telah diputuskan perkara itu ke atas mereka, dan kepada Allah lah segalanya dikembalikan. Okey, selesai surat yang kedua untuk hari ini, 32. InsyaAllah kita sambung 30, surat 33. Jadi tuan-tuan dan puan yang baru masuk boleh buka muka surat 33. Jadi kita akan baca satu ayat, kemudian kita tengok kepada terjemahan ayat tersebut, dan kalau ada hukum tajwid yang perlu ditekankan saya akan kongsikan insya-Allah. Dan macam biasa, kalau tuan-tuan dan puan ada sebarang soalan boleh terus tanya dekat ruangan komen lah. Okey, insya-Allah. Kita sambung ayat yang ke 211 ni, muka surat yang ke 33, surat 33. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah. Okay, kat situ pun ada hukum iqlab. Okay, iqlab kat situ macam saya terangkan tadi lah, ada dua cara baca. Jadi kalau saya pilih, iaitu bacaan bibir atas dan bibir bawah tu rapat. Okay, min ayatim bayyinah. Dan dengung, pastikan ada dengung lah, 2 harakat. Waalaikumsalam Puan Hartinah. Okay. وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, nampak dekat sini ada iklab juga. Okey, jadi bacaan tutup mulut rapat ataupun regang sedikit dengan kadar dengung ada 2 harakat. Kemudian alif tanda mat kat sini, tanda ombak ni tidak ada huruf yang bersadu selepasnya, maka boleh pilih 4 ataupun 5 harakat. Dan pastikan bila menyebut huruf ta yang sukun perlu ada sifat hamas. Okey, maja'at hu fa innallah. Okey, tapi jangan berlebihan sehingga dia bunyi macam huruf sin. Ma ja'athu fa innallaha, itu dah terlebih. Jadi sikit saja. Ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab.
Okey, dan di sini ada ba, satu daripada 5 qalqalah, huruf qalqalah. Kalau tuan-tuan dan puan ingat 5 huruf qalqalah tersebut, boleh kongsikan dekat ruangan komen lah. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang lain tak tahu lagi apa itu huruf qalqalah dan apa huruf qalqalah. Okey. 211. Tanyakanlah kepada Bani Israel berapa banyak bukti yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Barang siapa menukar nikmat Allah setelah nikmat itu datang kepadanya, maka sesungguhnya hukuman Allah sangat berat. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Okey, tuan-tuan dan puan, yang dekat sini saya dah terangkan tadi. Nun mati bertemu dengan ya. Okey, kenapa dia tak dengung? Okey, kalau yang ni dengung kan, nun mati bertemu dengan ya dengung. Tapi yang di sini tak dengung. Sebab ada bezanya. Ini nun dan ya bertemu dalam satu kalimah. Nun dan ya yang ini bertemu dalam dua kalimah. Man satu kalimah, yasha satu kalimah yang lain. Jadi ada dua perbezaan hukum di sini, iaitu di sini hukum izhar mutlak, di sini idgham ma'al gunnah ataupun kita panggil juga idgham bi gunnah. Jadi beza bacaan tersebut. Okey. Waalaikumsalam Puan Sheila, boleh tengok muka depan Al-Quran, nak cari yang ni lah. Warna-warni. Oh, nak ada yang ada color-color macam ni Sekejap. Ni Puan Sheila, saya tutup sekejap puan-puan, nak bagi Puan Sheila nampak. Boleh nampak tak Puan Sheila? Kalau boleh screenshot lah kot. Screenshot. Kalau dah bagi tahulah. Kalau tak sempat nanti insya-Allah akhir sebelum kita end live, Puan Sheila boleh bagi tahu balik untuk saya tunjuk macam ni. Boleh carilah, pergi kedai tu terus tanya je ada tak Quran macam ni. Okey, dah. Okay, baik. Okey, kita sambung surat ayat seterusnya. Mana tadi? Sini. Surat 33. Okey, sama-sama Puan Sheila. Okey, kita lihat pada terjemahan ayat yang ke-202 yang kita baca tadi. Kehidupan di dunia dijadikan terasa indah bagi pada pandangan orang-orang yang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Walaupun orang-orang yang bertakwa itu berada pada kedudukan yang lebih tinggi daripada mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. 213. Kana an-nasu ummatan wahidah. Okey, dekat sini pun sama macam tadi lah, ma'arid idgham ma'al gunnah, sebab tanwin bertemu dengan waw dalam dua kalimah, jadi dengung dua harakat. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ. Okey, tuan-tuan dan puan, kat sini kita ada jumpa satu hukum. Yang ni jaranglah kita sebut. Ya dengan ya sabdu dengan bertemu dengan ya dalam satu kalimah. Mungkin ada yang dah tahu sebelum ni, boleh kongsikanlah apa nama hukum dekat sini dekat bawah tu, dekat komen. Okey, faba'athallahu an-nabiyyin. Ada hukum mat dekat sini. Cuma mat dia tu namanya apa? Boleh teka dulu. Okey, nanti saya akan bagi tahulah jawapan dia. Faba'athallahu an-nabiyyin mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq
ليحكم بين الناس. Okey, dekat an-nas sama juga ada huruf mad, alif, waw ataupun ya sebelum kita nak sukun ataupun sebelum kita waqaf pada huruf yang terakhir ni, maka di sini mad arid li sukun boleh baca, pilihlah 2, 4 ataupun 6 harakat. Okey. Okey, satu lagi ha ni pastikan pedas, bunyi pedas. Bunyi ha tu ha pedas. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fih. Okey. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat. من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. Okey, dekat sini huruf za ni bukan qalqalah, tuan-tuan dan puan, hati-hati sebab kalau tak hati-hati huruf za ni pun dah jadi huruf qalqalah. Sebab ada yang baca minal haqqi bi idzni. Itu dah kira za tu huruf qalqalah. Okey, sebab huruf za ni bukan 5 daripada huruf qalqalah tersebut. Okey, dan satu lagi pada huruf kha mati. Jelaskan makhrajnya. Kalau yang lebih hampir kita nak sebut supaya mudah, macam bunyi kita nak buang kahak. Okey, pastikan. Kalau tak, dia akan membaca limah talafu, dia jadi macam huruf ha pula dekat kha ni. Okey, kha ni akan jadi macam huruf ha. Kalau tak hati-hati, tak jelaskan bunyi kha tersebut. Limah talafu, bukan limah talafu. Okey. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Okey, yang tadi tuan-tuan dan puan, takut lupa pula. Okey, fa ba'atsallahu an-nabiyyin, dekat sini ada hukum namanya mad tamkin. Okey, mad tamkin. Tuan-tuan dan puan boleh buat research lah apa itu mad tamkin. Macam inilah keadaannya. Ya mati, ya bersabdu bertemu dengan ya dekat situ. Kat situ ada tanda mad ya. Okey. Surah 213. Umat manusia pada awalnya bersatu di dalam agama Allah. Namun setelah itu berlaku perselisihan sehingga sebahagiannya menjadi sesat. Lalu Allah mengutuskan para nabi sebagai penyampai berita gembira kepada mereka yang beriman dengan balasan syurga, dan pemberi ingatan kepada mereka yang tidak beriman dengan balasan seksa. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang terkandung kebenaran untuk memberi jawapan kepada manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab yang berselisih faham setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka. Kerana kedengkian di antara mereka sendiri, maka dengan kehendaknya Allah berikan petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada sesiapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Okey, surat ayat yang seterusnya 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Okey, kalau berhenti pada huruf ta bulat macam ni, jadi bunyi dia macam bunyi ha, jannah. Okey, tak boleh baca jannat. Kalau jannat tu huruf ta yang terbuka. Kalau ta bulat bacanya ha, jannah. Kalau kita nak berhentilah. Kalau kita sambung tetap bunyi dia macam huruf ta, jannata walamma. Okey. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Okey, dekat sini min qablikum
Kalau kita sambung, kita kena dengung 2 harakat. Min qablikum massat, qablikum massat. Okay, tapi kalau kita nak berhenti, jadi tak perlu dengung, mati terus. Mathalul ladzina khalau min qablikum. Macam tu je. Tak, jangan baca min qablikum. Okay, melainkan dekat atas mim yang pertama ni ada sabdu. Okay, melainkan ada sabdu dekat sini. Kalau tak ada, jadi mati terus. Min qablikum. Okay. Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta. Okay, nampak ni banyak ni tanda-tanda ombak dekat sini. Ada mat ni. Okay, tanda mat, lepasnya bukan huruf sadu, baca 4 ataupun 5. Sama juga mat, selepasnya ada huruf yang tidak bersadu, maka baca 4 ataupun 5 lah. Jadi dua-dua ni baksa dengan wad-dharra. Dekat sini ada hukum mat wajib muttasil. Okay, mat wajib muttasil. وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati dekat sini. Satu lagi. Okay, sekejap. Okay, mata nasrullah. Huruf nun bertemu dengan huruf sad ni. Sad ni huruf tebal, huruf isti'la. Jadi jangan tebalkan nun ni, jangan ditebalkan juga. Sebab kalau tak hati-hati kita akan baca nun ni tebal. Mata nasrullah. Nasrullah tu huruf apa? Bukan huruf nun. Kalau nasrullah ma'ahu mata na, kena sebut jelas huruf na tersebut. Na. Mata nas. Sebut na dulu, jangan nos jadi no dah. Okay, mata nasrullah ala inna nas. Sama juga ni, hati-hati. Ala inna nasrallahi qarib. 214. Atau adakah kamu berfikir bahawa kamu akan masuk ke dalam syurga padahal belum datang kepadamu, yakni ujian, seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diuji dengan pelbagai ujian. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersama mereka berkata, bilakah datangnya pertolongan daripada Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Okay, ayat yang terakhir untuk muka surat yang ke-33 insyaAllah, dan muka surat terakhir insyaAllah pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, 215. Yas'alunaka madza yunfiqun قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Okay, dekat hujung-hujung yang kita berhenti ni semuanya hukum ma'arid li sukun. Ada huruf mat, alif, waw ataupun ya sebelum kita mati sukun. Ma'arid li sukun 2, 4 ataupun 6. Di sini pun sama juga. Sabil, huruf mat sebelum huruf yang terakhir yang kita nak berhenti. Ma'arid li sukun juga 2, 4 ataupun 6. Okey. Jadi nama-nama yang kita sebut hari ni mungkin banyak lah, yang mungkin tuan-tuan dan puan ada yang ingat, ada yang tak ingat. Jadi tak ada masalah. Yang penting cara baca hukum-hukum tajwid tersebut adalah betul. Okey. Cumanya kalau ada anak-anak kita yang memang ada exam tajwid dan sebagainya, memang dia orang kena ingat lah kan nama hukum tajwid tu. Jadi boleh ajak juga anak-anak yang bersekolah boleh join, sebab boleh ulang kaji lah, boleh ulang kaji sama-sama nama-nama hukum tajwid untuk mereka jawab periksa lah, kan, jawab periksa. Okey,
terjemahan ayat 219. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang apa yang harus mereka sedekahkan. Katakanlah, apa-apa harta sahaja yang kamu sedekahkan, hendaklah diperuntukkan kepada kedua-dua ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang-orang yang bermusafir, dan semua kebaikan yang kamu lakukan. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Sadaqallahul Azim. Okey, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, selesai kita baca 3 muka surat hari ini, dan kebiasaan memang kita sempat 3 muka surat sahajalah tuan-tuan dan puan-puan setiap hari insya-Allah. Jadi kita akan sambung pada sesi yang akan datang pada muka surat yang ke seterusnya 34. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh teruskan join kita punya sesi live untuk sama-sama kita baca Quran dan juga sedikit sebanyak faham dan belajar berkaitan hukum tajwid. Setiap hari pukul 9 lah. Sepatutnya kita punya jadual macam tu, setiap hari pukul 9 pagi. Cumanya ada hari-hari yang ada urusan pagi tu tak dapat kita nak onkan live lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan tinggal, tapi baca sendiri, boleh baca sendiri dan baca juga terjemahan ayat tersebut. Kalau nak lagi bagus boleh buka dekat platform-platform lain untuk kita belajar lebih mendalam lah maksud ayat tersebut. Okey. Jadi untuk hari ini setakat itu saja, dan untuk esok saya rasa tak dapat nak on live pada pukul 9 tu sebab ada urusan di klinik. Jadi insya-Allah kita jumpa hari Selasa lah. Selasa pukul 9 pagi juga. Boleh ajak kawan-kawan lain, sahabat-sahabat lain, mungkin anak-anak kita yang belajar bersekolah tu. Tapi kalau sekolah pukul 9 tu dah pergi sekolah kan. Kalau hujung-hujung minggu tu boleh ajaklah sama-sama. Ataupun yang mungkin tak bekerja ke ataupun kerja sendiri, boleh join lah kita punya sesi live setiap hari pukul 9 pagi insya-Allah. Dan bagi tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk join kita punya sesi mengaji percuma, kita akan mulakan insya-Allah pada esok hari lah, esok pada jam 9 malam sehingga 10 malam. Dalam program ataupun pengajian yang percuma tersebut, kita dah bahagikan kepada 2 kumpulan lah. Grup yang pertama, grup yang kedua. Jadi kita akan gilir Isnin, Selasa, kemudian Khamis dan Jumaat. Untuk dalam tempoh lebih kurang sebulan macam tu, saya akan bantu untuk yang baru nak belajar ataupun yang dah boleh baca Quran untuk kita perkemaskan tajwid tersebut. Jadi yang nak join masih lagi boleh, sebab kita nak mula esok dah. Untuk grup yang pertama. Jadi macam mana nak join, boleh tekan je link dekat bio saya tu, nanti boleh join untuk kelas tersebut. Okey, yang tu kelas tu percuma saja. Okey. Jadi itu saja. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang join pada hari ini. Terima kasih sama-sama. Puan Nat, semoga cepat sembuh. Bukan sakit, saya tak sakit pun. Cuma ada nak bawa isteri pergi check up lah. Bawa isteri pergi check up insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itu saja untuk pagi ini. Kita jumpa pada sesi-sesi yang akan datang. Jadi jadikan Al-Quran ini sebagai bacaan harian kita untuk kita faham juga dan juga kita amalkan. Semoga kita sama-sama dapat kebaikan lah tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah. Sekadar itu saja. Kita tangguh dulu dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.